Hello, Assalamualaikum. Morning, morning. Boleh dengar suara saya tak? Kalau boleh dengar, boleh dengar ke? Alhamdulillah boleh. Okey. Okey, kita masih ada masa. Mana yang belum remind, downline ke, sahabat ke, kenalan yang baru ke, jemput, jemput. Jemput-jemput remind dia orang, minta-minta masuk. Sekarang kita dah ada 100 lebih. Okey, remind dia orang minta masuk. Kelas kejap lagi akan bermula. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dulu dengan umur kitab kita, Al-Fatihah. Iya, kena. Amin. In amin ya rabbal alamin. Rabbi Frali Sadri wa amin. Okey, saya rasa sekarang dah pukul 8.31. Boleh tunggu lagi ke kita nak mula dah sekarang? Okey. Mana yang ni boleh rasanya boleh jemput lagi? Mana-mana? Okey, kita dah nak mula. Okey, jom kita mula. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Fauza binti Muhammad Zin, MC anda untuk malam ini. Okey, selamat datang semua dan terima kasih atas kehadiran. Okey, sebelum saya bermula, saya ingin minta kerjasama daripada anda semua. Sila mutekan mic anda ya, stay fokus dan jangan lupa nota. Dan juga untuk yang buka video, sila berpakaian kemas. Boleh type soalan di chat room. Speaker akan cuba jawab sehabis baik untuk jika ada sebarang persoalan. Nervous, lama tak jadi MC, sorry. Okey, saya untuk diri saya dah dalam Forever ni dah hampir 2 tahun dan pakat supervisor. Dulu saya dalam bidang F&B. So sekarang ni saya fokus dengan Forever sahajalah. Okey, untuk kelas kita malam ni, siapa tahu tajuk kelas kita pada malam ni? Siapa tahu tajuk kelas kita pada malam ini? Cuba komen dekat chat room. Wah, betul kau. Okey, tanpa membuang masa, saya dengan ini sangat-sangat berbesar hati sebab dapat menjemput seorang perunding kesihatan yang mempunyai pengalaman lebih 13 tahun dalam membantu ramai orang untuk mendapat kesihatan mereka dengan menukar gaya hidup, cara pemakanan dan juga pengamalan suplemen yang betul. Speaker kita pada malam ini memang betul-betul cukup hebat sebab pada permulaannya dia bukan dalam bidang perunding kesihatan. Jauh beza. Tapi ini yang special dia. Tapi disebabkan dia telah menceburi diri dalam Forever. Beliau dulu sebelumnya adalah seorang produk quality engineering di sebuah kilang elektronik antarabangsa. So jauh tu lari tu. Tapi disebabkan beliau mengalami masalah kulit dan masalah kesihatan yang hanya boleh dikawal dengan pengambilan ubat-ubatan, dia telah berikhtiar untuk mencari alternatif yang lain untuk mengatasi masalah beliau. Dan beliau telah kenal dengan produk Forever dan mengamalkan produk Forever sudah lebih daripada 13 tahun. Dalam pengamalan beliau, masalah kesihatan beliau bertambah baik dan kini tidak perlu lagi mengambil ubat-ubatan. Beliau
beliau juga telah membantu ramai orang untuk meningkatkan tahap kesihatan yang beliau juga merupakan seorang jutawan di bawah grup dan juga salah seorang sastra Malaysia yang diiktiraf oleh British Media. Apa nama? Cuba teka siapa speaker kita ini. Kita pada malam ini yang diberi nama adalah melingkarkan masa saya menjemput Cambridge penyakit gout. Halo semua, boleh dengar suara bel tak? Okey. So, hebat tak MC kita? Hebat kan? So, kita bagi ya 888 untuk tepukan untuk kita punya MC bakal manager Kak Zah dari Terengganu. Sebenarnya Kak Zah kan, dia bukan nervous tau. Sebab apa? Sebab dia baru saja sembuh daripada influenza A. Baru 2 hari. Tetapi sebab amalkan produk Forever, memang 2 hari je dia terus out untuk jadi MC Bel. Hebat ke hebat? Kan? Okay, so Bel daripada Kuantan, salam kenal ya semua. Wow, makin ramai ya kawan-kawan kita masuk kan. So, nak tahu jugalah anda semua ni dari mana? Bel asal Kuantan, kahwin dengan orang Ganu, sekarang duduk di Kuantan. Anda kat mana? Ustaz Din dari Ganu. Halo, salam. Salam kenal semua. Okay, memang excited sangat sebab hari ni Bel share pasal apa tahu? Pasal gout. Semua boleh nampak I punya slide. Kalau boleh nampak slide bagi Bel 3. Ada dari Sungai Petani. Wah, Kuching Sarawak pun ada ya. Wow, welcome semua. Okay, so happy sangat hari ni dapat jumpa dengan ramai kawan-kawan dari merata Malaysia. Mungkin ada juga dari luar negara, ada tak? Ada juga dari Melaka, Perak, Muhammad dari Perak. Dari Seremban pun ada. Okey, bagus. Singapura pun ada. Wah, Najah duduk Singapura sekarang. Okey, bagus. Sabah pun ada ya. So, okey, salam. So, memang I nak ucapkan thank you dulu untuk semua. Sebab bukan senang, betul tak? Nak luangkan masa 1 jam kan? Kita spend 1 jam bersama di sini untuk apa? Untuk ambil ni ilmu. Okey? So, doakan baik-baik untuk Bel supaya Bel boleh sampaikan ilmu sehabis baik untuk semua dan memberi sedikit manfaat untuk semua keluarga kita sini. Sini boleh? Wah, daripada Teluk Panglima pun ada. Negeri Sembilan pun ada. Okey. So, hari ini kan, Bel akan share pasal topik gout. Okey. So, gout sebenarnya kan, ramai sangat yang memang ada masalah gout, betul tak? Okey. Kalau orang di sini kan, tengok 200 lebih orang ada. Okey. Bel nak tahu dulu siapa memang ada masalah gout. Boleh tak type 1? Sendiri ada masalah gout ataupun uric acid tinggi, cuba type 1. Kalau you ada family, mungkin suami you ke, ayah you ke yang ada masalah gout, cuba type 2. Ataupun you ada ramai klien-klien yang ada masalah gout punya, cuba type 3. Wah, you tengok ramai juga kan? Okey, dan saya nampak ramai yang type 1 tu kebanyakan adalah lelaki. So nanti kita tengok kenapa golongan lelaki ni yang ada masalah gout. So anda kena stay sampai habis 1 jam bagi saya 1 jam. Sebab apa? Hari ini kita dapat menjemput seorang pesakit gout. Dulu dia sakit gout, sekarang dah sihat. Jergas sangat juga sekarang So beliau akan share dengan anda semua bagaimana dia ikhtiar cara pemakanan yang sihat sampai sekarang sudah boleh main badminton. Nak tahu tak? Kalau nak cuba tahu di chat room nak. Okay, beliau akan share dan jemput beliau juga nanti Okay, so terus kita masuk topik So hari ini kita akan cerita lah, kita akan bincangkan 4 perkara. Okay, yang pertama adalah apa kaitan antara asid uric, gout dan juga purin. Pernah tak dengar 3 perkataan ini? So purin daripada mana? Kan selalu doktor kan, bila kita jumpa doktor, bila ada gout kan, doktor cakap jangan makan makanan yang tinggi purin. So purin itu dari mana? Kita akan bincang. Yang ketiga, apa makanan yang memang tinggi purin? Okay, yang keempat, bagaimana kita nak mencegah
Okay, untuk yang belum lagi dapat gout, okay, of course kita nak cegah dulu, betul tak? Ataupun yang sudah ada gout, macam mana kita nak mengurangkan? So kita nampak ramai yang tulis seafood, tomato, betul tak? Okay. Betul ke? Nanti kita akan tengok betul ke tak betul. Okay. So next kita terus masuk topik. Okay. Sebenarnya purine dari mana? Purine dari mana? So biasanya orang akan cakap purine sebenarnya datang daripada makanan, betul tak? Itu sebab bila kita jumpa doktor uric acid tinggi sampai sakit gout, sakit kat tangan-tangan, jari-jari kan. Doktor cakap apa? Oh, jangan ambil makanan yang tinggi purine. So betul ke salah? Anda rasa? Betul separuh, betul tak? Okay, so makanan yang tinggi purine ni dari mana? Nanti kita akan tengok. So sebenarnya purine ini kan dari mana kita kena lihat, itu sangat penting. Okey, kita kaji dulu dalam badan kita ada satu benda kita panggil apa? Sel, betul tak? Kan? Sel adalah paling asas dalam badan kita. Itu yang membina tisu, organ sampai kita sistem sehinggalah manusia yang sempurna. Semua adalah daripada sel yang sihat. So kita lihatlah sel yang sihat kan. Dalam sel tu dia ada nukleus, betul tak? Dalam nukleus dia ada kromosom. Betul tak? Masa kita belajar sains dulu kan. Ingat balik, dalam kromosom, kalau you tak ingat tak apa, yang penting adalah you tahu tak apa tu DNA. Semua orang pasti tahu apa tu DNA, betul tak? So hari ini kita lihat kan, dalam DNA kita, okay, sebenarnya berdiri daripada apa? Okay, hari ini kalau kita potong kita punya DNA, potong. Itu rantaian DNA memang sangat panjang tau. Kita potong dia. Dan anda akan nampak kan, dalam DNA, dia ada 4 sumber yang membina DNA. Apa itu? Apa itu? So, boleh nampak dalam gambar raja ini ada 4 perkara yang membina. So, iaitu ATCG. Anda tak perlu hafal nama dia. Sebab kalau you hafal, mesti you pening punya. Okay. So, you hanya perlu ingat ATCG ini. Dalam antara ATCG, ada 2. A dengan G Dua-dua ini raw material yang membina kita punya DNA adalah daripada purine. So, you nampak tak? Sebenarnya badan kita sudah ada banyak purine yang menyebabkan uric acid tinggi. Okay? So, that's why you sekarang sudah tahu kan, bila kita makan makanan yang banyak purine yang memang tinggi, banyak sel. Kalau kita makin banyak sel, maka makin banyak nukleus, betul tak? Maknanya makin banyak DNA kat dalam, betul tak? So, maknanya purine dia akan semakin tinggi. So, sampai sini kan, you fikir, apa makanan yang memang banyak sel? Tahu tak, apa makanan yang memang banyak sel yang menyebabkan dia punya purine kandungannya sangat tinggi? Siapa tahu, apa makanan yang banyak sel? Mesti kita tak pernah fikir kan, makanan yang banyak sel, apa benda ni kan? Kan, apple, orange, daging kambing, betul ke? Nanti kita lihat. Okay? So next kita lihat kan. So bila kita makan makanan yang tinggi purine, okay, apa berlaku? Badan kita akan melakukan pencernaan. Okay, badan kita buat kerja tau. Dia akan melakukan pencernaan. So badan kita akan cernakan ini purine kepada asid amino supaya badan kita boleh serap. Sebenarnya dia adalah protein tau. Salah sejenis protein. Okay. So selepas badan kita cerna, badan kita akan menghasilkan asid urik. Okay, dan asid urik ini adalah sisa-sisa pembuangan. So, dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke buah pinggang kita dan bila kita minum air kosong, dia akan keluar sebagai kencing. Nampak tak? Ini merupakan satu metabolisme yang normal kalau anda sihat. Okay? So, apa berlaku apabila kita makan punya purine, okay? Jadi makin tinggi, terlalu banyak purine you makan. Okay, acid uric you akan jadi sangat tinggi, betul tak? Kan, secara normal. Okay, tetapi buah pinggang anda tidak boleh buat kerja. Ataupun dia buat kerja dah slow. Apa berlaku? Ini acid uric dia tak dapat dibuang keluar sebagai kencing. Dia akan masuk balik ke mana? Masuk balik ke darah kita. Masa inilah bila you pergi cek darah kan, you akan nampak dalam itu uric acid sangat tinggi. Sebab apa? You punya uric acid tak boleh keluar sebagai kencing, dia masuk balik ke darah.
Dan apa berlaku? Peredaran darah you sangat slow sehingga dia akan singgah ke mana? Dia akan singgah kat jari ataupun kat sendi-sendi kita sebab dia memang ada apa? Tempat untuk singgah, betul tak? Dia ada U-turn, ada banyak tulang-tulang, betul tak? So dia akan singgah kat sana, apa berlaku? Lama kelamaan kepekatan uric acid semakin tinggi, dia akan berlaku crystallization. Crystallize, you tahu itu crystal. Tahu kan? Semua orang tahu crystal kan? So, apa berlaku? Kalau itu crystallization berlaku di jari, you punya kaki, tangan akan berlakunya gout. Nampak tak? So, inilah merupakan satu metabolisme yang normal. So that's why hari ini you sudah tahu rupa-rupanya kenapa berlaku gout begitu, begitu tak? So that's why sangat clear, betul tak? Okay, itu kristal acid uric ini kan sebenarnya dia punya bentuk kan macam ini. Dia memang bentuk tajam tau. So bila dia singgah kat jari kita kan, apa berlaku? Dia akan cucuk tempat kita ni. So dia akan berlaku crystallization semakin besar sampailah dia jadi satu batu singgah ke you punya jari. Sakit sangat betul Kak Zu. Sangat-sangat sakit. Itu sebab kan sebenarnya sakit gout ni lagi sakit daripada kita sakit bersalin. Sebab sakit bersalin maybe you sakit 24 jam, betul tak? Paling maksimum pun orang sakit 48 jam nak bersalin, betul tak? Lepas tu dah okey. Tetapi sakit gout ini dia boleh sampai 1 minggu. Memang sangat seksa. Nanti you tanya itu testimoni, you akan tahu betapa sakitnya. Okay, so that's why you tengok orang yang sangat serius punya, you tengok jari semua akan bengkak macam ni dalam gambar raja ini. Okay, so inilah yang menyebabkan kita punya jari-jari berlakunya keradangan. Sangat sakit, bengkak. Okay, so that's why sebenarnya bila you sudah tahu ini proses, you sudah tahu, oh rupa-rupanya acid uric ini dia boleh keluar, dia boleh singkil daripada badan kita, betul tak? Okay, so dia akan keluar dari badan. Syaratnya adalah kita punya badan boleh melakukan metabolisme itu secara normal. Okay, so sekarang kita tengok kan, purine adalah sumber uric acid. So purine sebenarnya datang dari mana? Okay, macam tadi kita cakap kan, sebenarnya purine datang daripada makanan hanya sumber 1/3 saja. Mungkin 20%, 30% daripada makanan kita. Tetapi 70% sebenarnya purina daripada badan kita sendiri yang hasilkan. Sebab apa? Dalam DNA kita sudah ada purin. Apa tak? Okay. So, badan kita bila membina sel termasuk DNA, melakukan metabolisme semasa kita menguraikan sel, membina sel, okay, dia akan menghasilkan purin. Dan ini purin dia akan disingkirkan daripada badan kita melalui kencing. Tetapi kalau buah pinggang kita tak buat kerja, air you minum tak cukup banyak, apa berlaku? You senaman, badan you tak boleh nak singkirkan uric acid yang berlebihan ini. Dan dia akan melakukan gout. Okay? So sekarang anda sudah faham belum? Kalau sudah faham, bagaimana hasilnya uric acid? Kalau faham, you tulis faham. Okay? So that's why kalau kita makan lebih daripada kita singkirkan ataupun badan you asyik membina lebih ataupun badan you untuk menyingkirkan semakin lemah ataupun tiga-tiga tu berlaku sekaligus memang apa berlaku uric acid you semakin tinggi dalam badan. So lama-lama dia akan jadi gout. Okay? So itulah berlakunya. So sekarang kita lihatkan apa makanan yang tinggi purin. Cuba teka. Biasanya apa makanan yang orang gout tak boleh makan punya. Cuba type dalam chat dulu. Kan. Biasa yang selalu kita dengar ada apa? Hari ini kita akan bongkarkan apa makanan yang tinggi purin, yang tinggi sel. Dalam itu banyak kacang, daging, betul tak? Okay, kita lihat So, pertama adalah apa? Adalah organ dalaman. Siapa suka organ dalaman? Siapa suka makan organ dalaman? Bel pun sangat suka. Suka makan itu apa? Liver. Liver suka. Siapa suka makan liver? Cuba type suka. Saya memang suka liver. Saya sangat suka, tak suka Baguslah kalau yang tak suka. Biasanya lelaki suka, saya rasa.
Okey, kenapa organ dalaman dia sangat tinggi purine? Okey, kita tadi dah cakap kan sel yang banyak betul tak? Okey, liver hati bila kita makan kan, bila you makan kan, you gigit you akan rasa sangat sebuk punya. Ada tak rasa sebuk bila you makan itu liver? Siapa yang pernah makan? You rasa apa texture dia? Bila you makan itu liver kan, dia kalau you guna tangan macam ini dia macam powder, macam sebuk. Faham tak maksudnya saya? Panggil apa bahasa? Kan? Itu serbuk adalah maknanya dia banyak sel tau. Bila makanan itu dia banyak sebuk, dia tinggi sel bila kita makan dia macam powder. Dia macam sebuk macam tu. Pepasir, betul. Okay? You pernah tak makan itu usus lembu ataupun perut lembu? Itu pun organ dalaman. Siapa suka usus lembu ataupun perut? Siapa suka? Saya pun suka. Saya suka organ dalaman punya. Suka kan? Okay, you fikir kan? Itu usus ataupun perut kan? Bila you gigit kan? Gigit tekstur dia sama tak dengan liver? Lain sangat, betul tak? Favorite betul tak? Dia tekstur lain. Perut you gigit dia macam sangat anja-anja macam itu punya. So itu sel dia kurang. Dia kurang. Maknanya dia punya purine sebanyak urine dalam itu liver. Tak sama. Okay. So that's why bila lain kali you makan liver, you fikir dia memang banyak sel. Itu sebab you rasa dia memang powder-powder. Itu memang tinggi purine. Okay. So perut boleh makan. Dia setinggi itu liver. Tapi kalau you ada sakit gout, jangan makan banyak sangat lah. Okay. Memang tinggi juga. Tapi dia setinggi liver. Okay. Lepas tu ada tak kawan-kawan yang suka makan? Tahu ini apa? Ikan punya telur. Siapa suka makan telur ikan? Angkat tangan. Tulis saya. Saya tahu memang ramai suka makan telur punya ikan. Betul tak? Bagi tahu you, ini dalam ini berapa biji telur. Pernah tak kira dalam ini berapa biji telur? Kalau ini dalam ada 10 juta telur, 10 juta lah sel you sudah makan. Dia punya purine sangat-sangat tinggi. Itu sebab kalau you ada gout, jangan sentuh itu ikan punya telur. Sangat powder, sangat banyak powder dan juga suka ketam. Ramai orang katakan orang sakit gout jangan makan ketam. Ketam itu sangat kesian ketam tu. Kesian ketam tu. Sebenarnya ketam dia punya uric acid tak tinggi tau. Apa yang tinggi? Dia punya telur yang tinggi. Itu yang sedap, betul tak? Kalau you suka makan udang, udang punya kepala, tempat yang paling sedap adalah kepala, betul tak? Sebab telur dia ada kat sana dan dia punya organ dalaman semua kat dalam kepala tu. So kalau orang-orang yang sakit gout kan, boleh makan seafood. Bukan tak boleh, boleh makan. Cuma you kena elakkan telur-telur ini, kepala udang, ini semua. Sudah alamak, betul tak? Okay, seafood boleh makan. Jangan makan telur dia dan juga kepala dia. Boleh faham tak? So sekarang semua orang happy sebab apa? Semua dah boleh makan seafood. Okay, so macam kita tengok seafood kan, sebenarnya paling tinggi purine adalah apa tahu? Adalah sardin. Ingat balik kita makan sardin. Sardin itu powder, betul tak? Sangat serbuk punya. Dalam golongan ikan, purine yang paling tinggi adalah sardin. Yang kedua adalah tuna. Lepas tu ikan bilis. Last kali adalah salmon. Okay. So kalau you memang jenis suka makan ini, kalau ada uric acid, you kena kurangkan. Okay, sudah boleh faham suka telur ikan dengan telur sotong. Telur sotong pun sama. Okay. Okay, yang kedua adalah apa? Adalah kacang. Siapa suka makan kacang? Tengok drama mesti kena ada kacang kat tangan. Betul tak? Siapa sama? Mesti ada kacang tak sebelah kalau kita tengok drama kan. Tengok movie mestilah kena ada kacang. Tapi kacang ni sebenarnya dia punya uric acid purine dia tinggi di bahagian mana? Di bahagian dia punya ini. Kita panggil apa? Hypocotyl dia dengan dia punya salut luar tu. Di dalam ini cotyledon. Kat dalam ini, kacang punya ini protein dia semua dalam ni protein. So purine dia sangat rendah.
So kacang ini sebenarnya kalau you ada masalah uric acid, you kena kurangkan lah. Okay. So sebenarnya ramai orang memang suka makan kacang kan. Kacang memang banyak manfaat, banyak khasiat dia. Tapi kalau you memang dah uric acid, you kena kurangkan lah. Semua jenis kacang. Okay. Tapi ada juga orang yang uric acid, dia tak ada masalah bila dia makan kacang. So that's why ada satu kajian pernah buat kajian, sebenarnya mereka katakan itu purine daripada tumbuh-tumbuhan, dia punya purine kan tidak akan menyebabkan manusia sakit gout punya. Okay. Dia ada satu kajian, tetapi ya ramai juga pesakit gout ada masalah bila dia makan kacang. So that's why kalau boleh kita elakkan. Okay. So that's why kalau you minum susu Forever Light ini selamat lah. Sebab apa? Forever punya susu soya, dia sudah buang itu salut. So you tak perlu risau dia tinggi purine. You boleh selamat minum ini Forever Light. Okay. Okay, sayur ada purine tak? Okay, dalam sayur dia tak ada purine yang tinggi. Tetapi ya, ada juga orang, nampak tak? I nampak ada orang komen kan? Ada juga manusia, dia makan kubis ataupun brokoli, dia akan jadi sakit gout. Ada sesetengah orang. So itu mungkin adalah sebab apa? Asid oxalic dalam sayur tu tinggi. So that's why you akan rasa sakit. Bila sendi-sendi you sakit, bila you makan kubis dan juga brokoli. So kalau you ada masalah ni, you kurangkan. Okay? So yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah sup tulang. Siapa suka sup tulang? Cuba komen 3. Memang ramai orang suka sup tulang kan. Setiap hari Jumaat tak ada kerja, dah habis kerja, mesti pergi gerai-gerai makan sup tulang, betul tak? Sampai minum itu ternyata itu apa straw. So dalam sup tulang, sebab apa tahu? Bila kita dah masak sup tu, itu sup atas permukaan tu, you boleh nampak banyak benda-benda yang warna putih. Semua ini adalah sel dalam sumsum tulang. So itu sel yang memang sangat tinggi sudah pecah atas sini. So memang sangat tinggi purine. Dan juga kalau you suka masak sup dengan ikan bilis pun sama. Sebab apa? Ikan bilis kan, kita masak sup, mesti kita letak sekali dengan organ dalaman. Dengan tulang dia, dengan kepala dia, dengan dia punya organ dalaman sekaligus masuk dalam itu air untuk rebus sup, betul tak? So that's why itu sel semua akan masuk dalam itu sup. So that's why dia purine memang tinggi. Okay. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah cendawan. So cendawan kenapa? Sebab di bawah cendawan tu itu panggil apa? Payung cendawan. Okay. Kalau you lihat payung cendawan kan, dia banyak itu, betul tak? Macam rumah-rumah. So ini semua adalah rumah-rumah untuk sperm. Sperm ini cendawan. Okay. Dia dalam ni ada banyak kita panggil spora yang simpan dia punya anak-anak. So setiap anak-anak tu satu sel. So you imagine dalam tu ada berapa banyak anak. Berjuta-juta anak dalam tu, betul tak? So that's why kalau you suka makan cendawan, terutamanya payung. Payung ini dia akan tinggi purine. So apa cendawan yang you boleh makan? Okay, kalau you suka cendawan tapi you uric acid tinggi, you boleh pilih cendawan contohnya king oyster. King oyster ini nampak tak? King oyster. Dia punya payung atas ni sikit je, betul tak? So you potong lah. You potong payung ni, jangan makan payung. You makan bawah dia je. Itu je. Faham tak? Ataupun kalau you suka enoki, you buang payung atas tu. Kan, you buang atas tu. Kan, baru you boleh makan. Kalau you tak ada uric acid, you jangan sedih lah. You jangan tak payah potong, kesian dia. Makan je. Satu tu kan. Okay. So itu yang cendawan keempat. Okay. Tak pernah makan. Okay. Okay, ini tips yang sangat penting. Okay, kalau you nak buang uric acid, okay, dia berkait rapat sangat dengan kesihatan hati. Hati kat mana? Hati kat mana? Cuba tunjuk hati you kat mana. Bukan sini tau, ini jantung. Hati kita di bawah tulang rusuk punya. Okay, so hati kita sangat penting dalam metabolisme singkirkan uric acid selain daripada buah pinggang kita. So, kalau anda jenis yang suka minum alkohol untuk non-Muslim, suka minum bir, ataupun you memang sangat suka minum minuman manis. Contohnya boba tea.
Minum kopi yang suka letak corn syrup yang ada manis gula punya, ataupun suka minum minuman kotak, orange juice lah, apple juice lah. Kalau you pergi naik kapal terbang, asyik order apple juice. So dalam tu kan memang sangat tinggi punya gula. So itu gula sebenarnya corn syrup. Dia akan meningkatkan badan kita hasilkan purine yang berlebihan dalam badan kita. Okay, nampak tak? Itu yang menyebabkan badan you semakin tinggi. Susah nak singkirkan purine itu. Nampak tak? Okay, kena kurangkan, kena buang. Okay? So, soalan datang. Telur tinggi purine. Cuba jawab tak saya? Cuba jawab. Tadi kan Bel kata structure dia memang macam powder dia sangat tinggi kan sebab sel dia tinggi, betul tak? So, you rasakan telur ini tinggi tak purine? Telur ada berapa biji sel? Cuba jawab saya. Telur ada berapa biji sel? Kesian telur. Banyak sangat makanan yang kesian sebenarnya. So kadang-kadang kita jumpa doktor tu sebut makanan tu tak boleh makan. Tapi doktor tak sebut sehabis kenapa. Itu yang menyebabkan makanan tu jadi kesian tau. So sebenarnya telur hanya satu sel saja. Satu je sel dia. So telur sangat selamat dimakan. Sangat selamat dimakan. Dia tak ada purine tinggi. Sangat selamat. Kesian telur tu. Kuning kena makan. Kuning mesti wajib makan. Sebab khasiat dia banyak tinggi di kuning. Ada ramai orang cakap buang itu kuning, buang kuning. Kesian kuning tu. Sebenarnya khasiat dia sangat tinggi kat kuning. Protein dia sangat tinggi kat kuning. Okay, sila makan telur ayam ya. Okay. So, orang kata kan, acid uric boleh tak dari keturunan? You rasa? Acid uric boleh dari keturunan. Ia berkait rapat dengan genetik kita. Okay? Sebab apa? Orang yang genetik ada gout ataupun acid uric tinggi, badan dia memang akan membina lebih banyak acid uric. So ini memang takdir lah. So that's why kalau you punya family keturunan ada masalah gout punya, so kekerapan you dapat gout akan tinggi. So you dapat nak tukar dah genetik you, tapi you boleh ikhtiar untuk turunkan kekerapan sakit gout, sakit radang. You boleh turunkan melalui pemakanan dan juga senaman. Banyak nanti kita akan share bagaimana kita nak turunkan. Okay. So kenapa lelaki ramai yang memang kena gout berbanding dengan wanita. Okay, kalau lelaki kalau ada 10 orang kan, 9 orang yang kena gout. Satu je wanita yang kena gout. Memang 1/10 je wanita akan kena gout. Okay, biasanya wanita akan kena ini arthritis sakit sendi. Lebih banyak, sebanyaklah. So kenapa? Sebab ini berkaitan dengan hormon lelaki. Okay, so ini memang dia jugalah. Boleh nak ubah dah. Okay, so bagaimana sekarang kita nak membantu menjaga atau mengurangkan asid urik dalam badan kita? Nak tahu tak? Tadi kita sudah tahu kan makanan yang tinggi uric acid, betul tak? Tinggi purine. Okay, so kena hafal ataupun you ambil print screen. Okay, print screen keluar. Okay, so you boleh simpan ini untuk kurang. You kena kurangkan kalau you memang sudah tinggi punya. Okay. So, yang kedua adalah apa? Adalah kena minum air kosong yang mencukupi. Okay, mencukupi itu sangat-sangat penting. Berapa itu adalah mencukupi? So, you boleh guna you punya berat badan. Sekarang, you ambil calculator. Berat badan you, contohnya 60 kilo. You darab dengan 33. You akan dapat satu kuantiti. Cuba kira berapa you punya air sekarang. Okay. So, you akan tahu satu hari, rupanya saya kena minum sebanyak ini. So, setiap orang punya badan lain tau. Bukan kata 2 liter semua orang sama. Tak. Kalau orang yang memang 100 kg, dia kena lagi banyak air sebenarnya. Okay? So, air kosong sangat penting sebab apa? Ingat tak? Tadi kita kata uric acid tu dia boleh singkir melalui badan kita secara kencing. Betul tak? So, kalau you air kosong tak cukup, macam mana badan you nak flash out? Macam itu tandas sudah ada najis kat dalam kan. Macam mana you nak flash itu najis? Kalau you tak guna air kosong kan. You macam mana nak flash? Kan? So you perlu flash dengan air kosong yang cukup. Okay, faham tak? Yang ketiga adalah apa? Adalah senaman. Sebab kalau melalui senaman, baru badan you boleh metabolisme dia jadi bagus.
buah pinggang dan juga kidney, you punya hati, you punya liver. Dia boleh melakukan metabolisme. Okay? So that's why sangat penting tau. So I nak tanya sini, siapa yang memang ada senaman punya? 1 minggu ada 1 kali type 1. Kalau 2 kali type 2. 3 kali type 3. Oh bagus. 5 kali type 5. Burger pun tu bukan burger pun bukan. Senaman memang adalah betul-betul pakai itu kasut, pergi senaman. Ambil berat ke, jogging ke, apa ke, sebulan sekali. Masya Allah. Bahaya, bahaya. Okay, cepat kena pergi senaman. 1 minggu at least 3 kali. You punya jantung at least kena denyut sampai 130 beats tu selama 30 saat minimum. Baru itu panggil senaman. Sangat penting metabolisme badan kita nak jalan. Okay? So, yang keempat adalah apa? Kalau you tak senaman, air kosong tak cukup, makan pun tak jaga, okay? Macam mana badan you nak membantu you untuk keluarkan uric acid? You boleh menggunakan suplemen yang sesuai. Okay, bukan semua suplemen boleh membantu, tetapi you kena pilih suplemen yang sesuai untuk tingkatkan metabolisme badan you. Apa suplemen? So di sini Bel akan share dengan semua apa suplemen yang Bel amalkan. So ini adalah saya Bel. So macam MC tadi cakap lah, Bel memang dulu ada masalah eczema yang sangat serius. So memang sampai muka saya radang. Okay, sampai macam ini kan. Saya pergi jumpa doktor. Okay, doktor bagi saya apa? Doktor bagi ubat steroid. Ubat steroid tu bukan saja untuk sapu kat luar tau. Bukan kat kulit je. Tetapi saya makan ubat steroid untuk nak mengawal eczema saya. Okay. So that's why you boleh nampak kan. Hanya 3 hingga 4 hari saja muka saya terus jadi cantik. Hanya menggunakan steroid. Power ke tak power? Power tak? 3 hari saja. Okey, masa saya guna pun saya sangat terkejut. Dalam masa 3 hari saja muka saya terus cantik. Macam ini. You nak tengok tak muka I sekarang? Cuba tengok muka I sekarang. Cantik tak muka I, cik? Sekarang memang tak ada makeup tau. Nampak tak? Ada tak silau? Okey sekarang muka okey sudah tak ada masalah eczema. So memang eczema, kalau you ada kawan-kawan yang ada eczema, you memang akan tahu eczema ni memang susah sangat nak putus punya. Susah sangat nak buang eczema. Okay, melalui alternative way melalui dengan cara yang semula jadi. Biasanya memang kena dengan ubat. Tetapi Bel amalkan produk Forever. Okay, daripada belas tahun lepas sampai hari ini. Okay, you boleh nampak muka saya. Okay, memang radang, badan saya macam ular. Tukar-tukar kulit, sisik-sisik macam ni. So ini semua adalah gambar saya lah. Okay, so you boleh nampak tapak tangan saya, kaki saya, semua macam ni. Memang sangat seksa. Okay, memang bukan satu benda yang bagus lah. Tetapi kita kena terima dulu. Sebab apa? Ini adalah dalam genetik kita. Sama juga macam orang gout. You kena terima dulu. Terima kasih dulu kepada Tuhan bagi you satu sakit. Sebab apa? Mesti ada hikmah kat belakang. So, bila you sudah sakit, you jumpa Forever, itu rezeki you. Okay, bila you jumpa Forever, you makan dengan betul. You istiqomah. Okay, sampai you sehat kan. I bagi tahu you, rezeki you melimpah. Sebab apa? Bila you sudah sehat, macam Bel sekarang ni, Bel boleh sebarkan kebaikan dengan orang. Membantu orang lain pula. You rasa kan, rezeki saya sekarang ni, bukan saja rezeki dunia, tetapi mungkin rezeki saya sampai akhirat. Betul tak? So, ini semualah produk yang saya amalkan dalaman dan juga luaran selama ni masa saya kena radang eczema. Kan? Okay? So, that's why mengapa kita nak pilih Forever? Ini sangat penting. You jangan hari ini kata, oh Bel cakap bagus, kita guna. Bukan. Kita kena tengok fakta. Sebab Bel pun bukan jenis orang yang dengar orang cakap. Saya nak tengok fakta punya. So, sebelum Bel guna produk Forever, saya tengok fakta dulu. Kenapa saya nak pilih Forever? Sebab di luar kan banyak suplemen, betul tak?
Banyak sangat, banyak pilihan. So, kenapa saya pilih Forever? Sebab saya tahu aloe vera adalah satu tumbuhan yang sangat-sangat power. Betul tak? Setuju tak? Tumbuhan yang sangat ajaib ini adalah makanan sunnah. Okay? Dan Forever Living dia merupakan syarikat number one paling besar di dunia. Dia ada ladang lidah buaya sendiri yang paling besar. 60% punya ladang berada di tangan Forever. Hanya 40% di luar, mungkin kat India, kat you punya rumah, kat rumah saya, 40% je. Tapi Forever sudah pegang 60%. Okay? Lepas tu Forever dia ada kilang sendiri. Dia proses sendiri dan dia edarkan kepada kita melalui sendiri. Tak ada third party. Itu yang menyebabkan kita guna produk Forever, harga dia jadi berpatutan. Okay? Yang kedua, kita juga merupakan syarikat penternak lebah terbesar di dunia. Okay, you tengok ini Robson Bee Products kan. Dia sebenarnya daripada sebelum 1812 sudah mula ternak lebah tau. Ini family Robson. 1812 kan, you tolak 2023, sudah lebih 200 tahun. Ini tempat ternak lebah sudah lebih 200 tahun. You rasakan dia punya teknologi hebat ke tak hebat? Dia ada banyak pengalaman untuk ternak lebah, untuk hasilkan madu, bee pollen, royal jelly yang paling bagus. Dan apa berlaku tahu? Forever Living tahun 1982, dia terus beli ini Robson Bee Products. Beli terus dengan cash sampai hari ini. Jadi kepunyaan Forever. So hari ini you makan punya madu bukan madu tepi jalan loh. Ini madu paling bagus di dunia. Sudah lebih 200 tahun sejarah punya. Okay? Sekarang you nampak tak? Kenapa saya mesti pilih Forever? Yang kedua, Forever sudah 45 tahun. Bel tahun ini 39 umur. Saya belum lahir, Forever sudah lahir. Maknanya dia merupakan satu syarikat yang cukup lama, cukup stable dan 160 buah negara sedang amalkan produk ini. So ini kita bukan tikus putih tau. Kita guna produk yang paling kualiti. Dan Forever dia membeli menggunakan ditanamkan pakai yang paling bagus. Sebab lidah buaya ada 400 jenis type tau. Tapi yang paling berkhasiat adalah Aloe barbadensis Miller. Forever tanam punya kan, semua adalah pakai yang paling bagus, kualiti yang paling bagus. Yang keempat, Forever Living satu-satunya syarikat yang ada teknologi dan hak cipta milik untuk mengasingkan kulit lidah buaya dengan lendir kat dalam. Sebab kalau you faham kan, aloe vera memang bagus. Tetapi ini lendir kat luar yang warna kuning ini imodin dia sebenarnya bisa. Kalau orang yang mengandung makan, dia boleh gugurkan baby. Kalau kita eczema, kita sapu dia akan jadi makin teruk. Dia adalah bisa. Tetapi Forever dia ada hak cipta dan teknologi ini itu yang menyebabkan saya pakai sampai hari ini selamat kulit saya. Nampak tak beza? Desa you jangan pergi beli produk-produk apa gel-gel yang ada aloe vera. You ingat semua aloe vera bagus. Tidak. You kena pilih yang ada hak cipta dunia. Nampak tak? Okay? Dan kita juga ada 100% patent penstabilan. Okay? Ini 3 orang doktor dia guna 25 tahun tau. Untuk kaji macam mana nak kekalkan khasiat aloe vera dalam botol ini. Daripada 2 hari punya khasiat dia boleh simpan sampai 5 tahun. Dan dia boleh kekalkan kestabilan dia sampai 99.875%. Sangat power tau. Okay? Yang kelima, kita punya produk semua ada sijil taraf dunia. That's why kualiti memang terjamin. Yang keenam, kita punya produk bukan saja orang Malaysia punya doktor tapi ramai doktor luar negara yang showkan produk ini kepada ramai pesakit. Okay, that's why kita guna. Yang ketujuh, kita ada testimoni kelas dunia. Okay, ini adalah nenek kembar paling tua di dunia. Amalkan apa? Forever punya aloe vera sehingga paling tua meninggal dunia ada sakit. Sakit tua saja. Ini kucing pun sama. Kucing paling tua di dunia. Ini dua-dua dia masuk dalam World Guinness Record.
Nampak? So ini adalah I punya Jom sebelum tidur kita minum harian. Setiap hari saya wajib buat Good pagi, night, malam. guys. So that's why nak jadi cantik, nak jadi sehat dia tak boleh malas punya. Dia mesti istiqomah. Ramai orang dia suka cakap, oh Bel, saya nak satu hari satu botol. Boleh. Kalau duit you banyak. Boleh tak? Kalau satu hari satu botol. Boleh lah kalau duit banyak. Tapi kalau orang yang cukup banyak duit dia bagi tahu saya, boleh tak Bel, saya makan 8 hari. Satu botol, satu hari, 8 hari berterusan. Lepas itu, I tanya, lepas 8 hari, you makan lagi tak? Oh, tengoklah bajet. So, nama ini istiqomah tak? Ini bukan istiqomah. Istiqomah maknanya every day. Nampak tak? So sebenarnya setiap hari kita makan kan. Walaupun banyak, bukan sebotol, tetapi every day, setiap hari. Itu yang menyebabkan dia jadi power. Okay? Boleh kan? Faham kan? Okay. Okay. So apa yang kita perlu amalkan bila kita ada uric acid? Okay, pertama kita mesti kena ada suplemen yang ada vitamin C. Sebab vitamin C dia boleh mengurangkan keradangan dan juga sensitivity. Okay, sakit. Okay, so vitamin C boleh jumpa di mana? Boleh jumpa di aloe vera gel, nectar, peach dan juga absorbency kita. Okay, so dalam aloe vera kan semula jadi dia sudah ada banyak khasiat termasuk vitamin C. Nampak tak? Okay. Okay, so kalau you ada gout ataupun uric acid tinggi, you boleh pilih anda boleh pilih nectar berry. Sebab apa? Nectar berry, dia dalam ada aloe vera, ada apple dan juga cranberry. Di mana ini gabungan tiga-tiga ini, dia boleh membantu untuk tingkatkan kencing. Kencing, kasih you kencing. Bila you kencing, uric acid boleh kencing keluar. Betul tak? Yang kedua, dia boleh elakkan batu buah pinggang. Sebab bila uric acid tinggi, dia senang jadi batu tau. Dia akan jadi batu di buah pinggang. So you minum ini bagi cairkan itu uric acid. Okay, faham tak? Okay. Vitamin C di absorbency kita pun sama. Anda boleh amalkan. So Forever punya absorbency dia sangat special. Sebab apa? Dia sudah ada gabungan dengan oat. Dia campur oat. Dia ada papaya powder. Dia ada madu juga kat dalam. So that's why bila you makan, dia akan simpan dalam badan kita at least 3 hingga 4 jam. Dia akan slow release. Okay, so dalam absorbency. Okay, suplemen yang kedua adalah apa tahu? Suplemen yang mengandungi vitamin B complex. So kalau anda tahu kan, B complex dia ada 8 jenis tahu. So kalau kita cukup vitamin B, memang banyak penyakit akan datang. Anxiety lah, penyakit kulit lah, rambut gugur lah, itu sperm cantik lah, darah tak cukup lah, tidur tak lena lah, betul tak? So, vitamin B dia boleh meningkatkan metabolisme buah pinggang dan juga kita punya liver. Okay? So, dalam Forever Living kita ada banyak produk yang ada 8 jenis vitamin B kompleks. Penuh, termasuk madu, bee pollen, royal jelly dan juga Forever Light. You suka mana satu? You makan. You pilih satu dan you makan. Okay? You pilih satu, you makan. Tetapi kalau you ada masalah gout, Bel sangat sangat galakkan anda makan royal jelly. Sebab apa? Sebab dalam royal jelly dia ada B5. B5 yang tinggi. Sebab B5 ini dia boleh membantu cairkan you punya crystallization dalam sendi. Dia cairkan dan dia akan singkirkan melalui kencing. Okay, so vitamin B5 ini sangat penting. Okay, you pilih mana satu you nak you makan. Okay, next kita lihat. Okay, yang ketiga, suplemen seperti kalsium. Kenapa sakit gout kena makan kalsium? Sebab kan, gout orang kan, badan dia boleh membantu, kalsium ini boleh membantu neutralkan air kencing dan mengurangkan asid urik. Memang kalsium memang wajib makan, betul tak? Macam orang dewasa kita sekarang ni memang at least 1,000 mg sehari. Sebab kalau orang yang tak cukup kalsium kan, biasanya akan ada masalah apa? Seperti apa? Gastrik,
Ada tak gastrik? Kalau orang gastrik kan, sebenarnya you makan kalsium dia sangat membantu. Dan bila kalsium kan, dia boleh juga membantu mengurangkan masalah, contohnya rahim ada masalah fibroid, ketumbuhan boleh mengurangkan. Okay? So kalsium forever ini memang sangat-sangat power. Sebab apa? Sebab dalam kalsium forever dia bukan saja ada kalsium, tapi dia bergabung dengan vitamin C, vitamin D, magnesium, zinc dan manganese dan juga ini copper. Ini yang menyebabkan penyerapan kalsium dalam badan kita akan jadi lebih maksimum. Okay, so kalsium yang forever guna adalah kalsium malat. So that's why untuk orang yang ada masalah gastrik punya kan, you perlu risau. Okay, bila you makan kalsium forever ini, you tak akan ada masalah kalsium. Okay, so you boleh nampak kat sini kan, serving size 4 tablet. 4 tablet, kalau you nak dapatkan 1000 mg, okay, you kena makan 4 tablet. Maknanya satu hari kena 4 tablet baru you akan cukup 1000 mg. Faham tak? Okay. So next, yang keempat, okay, you kena makan lemak. Sebab apa? Lemak seperti omega 3, DHA dan EPA sebenarnya dia tak boleh dihasilkan oleh badan kita. Okay? Dan bila orang yang ada gout kan, dia memang radang kat tempat sendi tu, betul tak? So, minyak di sini dia boleh membantu untuk anti radang, membantu untuk membaiki tisu-tisu. Okay. So, minyak kita boleh dapat di mana? Forever punya minyak ikan, Arctic Sea ataupun omega 3+. Okay. So, sebenarnya dia punya kandungan lebih kurang sama. Okay. Sama ada you suka biji besar ataupun suka biji kecil lah. Okay, bergantung kepada sendiri. So, ini adalah minyak ikan yang sangat bagus yang Bel amalkan. Okay, setiap hari. Sebab apa? EPA, DHA dia dalam ni memang sangat bagus. Okay, dan juga sumber ikan dia memang sangat best. Okay. So, Forever punya Arctic Sea juga diiktiraf oleh Papa of Omega 3 tau. So memang formula ini memang terbaik sebab dia bergabung dengan minyak zaitun, omega 9 dan juga vitamin E. Okay, yang sangat bagus untuk anti radang. Okay, so kalsium forever nak dapat di mana you boleh tanya you punya upline manager ataupun CBM. So mungkin mereka boleh bantu anda untuk dapatkan kalsium. Okay, lepas tu yang kelima, ada kawan-kawan suka minum kopi. Ada tu geng-geng sakit gout yang suka minum kopi, ada tak? Kalau ada, tanya lah. Anda boleh terus minum kopi. Sebab apa? Teh ke kopi ke ataupun koko sebenarnya dia boleh membantu untuk memetabolismekan sebahagian uric acid. Tapi koko ni you kena pilih koko yang 85% pekat. Okay? So kenapa? Sebab dalam kopi dia ada minyak. Okay, so dia boleh membantu anti radang. Tetapi bukan kopi Nanyang. Ada suka kopi Nanyang. Suka pergi kopi dia minum kopi Nanyang, ada tak? Hainan kopi. Bukan ini Bukan ini kopi yang ini tak membantu. Kopi kampung dalam itu panggil apa? Teko itu bukan itu tak membantu itu sebenarnya tak bagus tau. So you kena pilih kopi barat macam itu barista punya cappuccino itu semua. Okay, ini yang boleh membantu. Okay, ataupun teh merah ataupun teh hijau green tea itu boleh membantu. Jangan letak gula, okay? Kopi hang tua. Okay, premium ini sangat membantu. Okay. So, kalau you sedang sakit gout, apa you boleh buat? Okay, kalau you sakit gout, okay, you boleh dalam masa 24 jam, masa you mula sakit, you boleh guna itu tuala ais ataupun ice bag, you letak di tempat yang rasa sakit dalam masa 24 jam. Kalau selepas 24 jam masih lagi sakit, apa you kena buat? You kena guna cara panas. Boleh sejuk dah, dia kena panas. Okay, kena guna itu panas punya tuala ataupun bag, letak air panas dan you letak di sekitar kawasan yang sakit. Dia akan membantu untuk peredaran darah. Dia akan flush out itu kristal juga. Okay? Ataupun you boleh gunakan forever, kita ada 2 gel yang sangat power tau. SM gel, ini merupakan minerals yang sangat banyak dalam kita punya badan.
MSM ini ya, dia sangat membantu untuk anti radang. So kalau you ada sakit gout, you boleh letak MSM gel kat tempat yang sakit. Selepas itu sapu dengan heat lotion. You akan rasa lega sikit. Okay, so dia akan membantu you rasa lega lah semasa you sakit. Okay. Okay, so ini merupakan suplemen yang boleh membantu kita untuk kalau kawan-kawan yang uric acid sangat tinggi, bila you check darah, uric acid tinggi, ataupun you memang ada sakit gout punya, you boleh ambil ini set. Okay, ada nectar berry untuk elakkan patu buah pinggang, anti radang dengan Artix-C, omega 3, absorbency, vitamin C, antioksidan, dan kita ada royal jelly. Okay, so ini adalah apa yang anda boleh amalkan. So hari ini kan memang berbesar hati. Sebab apa? Kita dapat jemput seorang testimoni ya. Bukan calang-calang biasa punya testimoni ni. So ini level VIP punya. So kita panggil, biasa saya panggil dia Cikgu Syah lah. Okay. Bila saya fikir gout kan, saya memang kan terbayang-bayang otomatik muka Cikgu Syah. Sebab apa? Saya sangat ingat muka Cikgu Syah ini masa petongkat. You nampak tak? Cikgu Syah ni kan memang dia sakit gout sampai petongkat punya orang. Tetapi sekarang I tengok dia kan berjalan macam ada angin. Oh, tak perlu tongkat dah. So hari ini Bel dapat jemput Cikgu Syah untuk share dengan kita semua ni bagaimana Cikgu Syah boleh jadi gout, apa yang dia suka makan, lepas tu macam mana Cikgu Syah ikhtiar untuk sampai sekarang sihat. Okay, so kita jemput kita type 333, kita tepukkan untuk Cikgu Syah. Hai Cikgu Syah. Hai Campbell. Okey, semua dengar suara saya okey tak? Kalau okey boleh bagi 333, saya akan teruskan sharing malam ni. Okey, terima kasih, banyak ada respon, maknanya suara saya okey, semua boleh dengar. Okey, saya mulakan. Okey, Assalamualaikum. Pagi-pagi, salam satu Malaysia. Okey, baik, saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Cikgu Syah. Berasal dari Kuantan, Pahang. Ya. Okey, baik. Saya nak berterima kasih kepada CBM Campbell kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang gout. Ya, betul. Saya memang pesakit gout dahulu. Terima kasih juga kepada Bel kerana memilih saya antara ramai-ramai testimoni gout. Okey. Saya nak cerita pada mulanya saya terkena gout ni, seingat saya lah pada tahun 2011. Ada pada gambar tadi itu gambar ketika saya mendaftar di UIA Gombak. UIA Gombak. Sambung belajar masa tu. Dari Kuantan datang untuk daftar. Okey, dan dalam gambar tu tadi nampak ada bertongkat kan. Tongkat tu saya pakai satu je lah untuk membantu saya berjalan masa tu. Sebab sakit nak pijak. Bukan tak boleh berjalan tapi sakit nak pijak tu. Itu kisah saya pada tahun 2011 lah. Saya mula kena gout tu. Dan pada mulanya saya pun tak pasti itu ialah gout. Sebab kaki sebelah je, dia bukan dua-dua belah. Sebelah kaki tu dia macam bengkak tau. Dia macam bengkak. Jadi bila bengkak tu saya terfikir pada masa tu untuk pergi berurut. Okey, jadi berurutlah. Oh, wow, rupanya tak boleh berurut. Kalau pegang sendiri pun dah sakit, apatah lagi orang yang pegang dan urut. Urut ni mana ada tekan pelan-pelan kan, mesti dia tekan kuat-kuat. Wow, saya masa tu rasa macam nak tendang-tendang je pak cik tu kan. Tapi yelah, sebab masa tu tak tahu lagi gout ke apa kan.
hadap je lah masa tu. Lepas tu tak boleh lah. Makin sakit. Kemudian berurut tu pagi. Tak silap saya tengah hari tu dah tak tahan sangat. Saya minta Cikgu Ayu bawa saya pergi klinik lah. Masa tu saya ingat saya klinik kesihatan Basrah, Kuantan. Yelah, kalau pergi klinik ke pergi hospital ke, mana ada parking kereta dekat kan. Masa tu pula tak terfikirlah nak Cikgu Ayu, saya nak minta Cikgu Ayu drop saya dekat lobi ke apa, sebab saya tak boleh berjalan. Tak boleh berpijak masa tu kan. Jadi parking kereta jauh. Berjalan tu macam nak kena naik bukit sikit nak sampai ke klinik kesihatan tu. Wow. Dan dalam perjalanan tu saya terjumpa sebatang kayu yang tak panjang jugalah, dalam nak kata sampai peha lah, lebih kurang lah. Saya ambil batang kayu tu buat tongkat berjalan untuk support saya masuk ke klinik tu. Dah masuk klinik tu okey lah, dah ada wheelchair apa semua kan. Okey, dalam menahan kesakitan tu nak tunggu kena panggil tu, okey, dah masuk jumpa doktor apa semua. Saya ingat saya doktor tu Doktor Singh, Doktor Singh. Sebab kali pertama pergi tu doktor test kan, dia yang saya ingat saya masa kaki tu bengkak. Okey, bayangkan ni let's say kaki lah ya. Nak angkat kaki kan tinggi sangat kan, jadi tunjuk tangan je lah. Okey, ni tempat bengkak tu, doktor tu tekan, dia lepas tangan, berlubang. Dia lambat berlubang. Saya pun pelik tengok, terkejut tengok bila doktor terpicit dia berlubang. Bengkak tu, wow, memang sakit. Lepas tu yang saya paling tak boleh lupa, doktor tu dia siap panggil doktor bilik sebelah. Ni memang tak pernah berlaku kan. Mana ada doktor panggil doktor bilik sebelah. Dia panggil doktor bilik sebelah untuk tengok sekali apa sakit saya tu. Kan dia yang doktor bilik sebelah tu pun buat perkara yang sama juga. Dia pun picit-picit juga, kita ni tengah sakit kan, tahan je lah, tak apalah kan. Lepas tu buatlah mereka check up, ambil air kencing, darah apa semua kan. Lepas tu okey, baliklah. Masa tu cuma kalau saya ingat saya, kalau dapat pun macam dapat ubat painkiller je masa tu. Okey, painkiller lah penahan sakit tu kan. Lepas tu tak silap saya lah, dalam masa seminggu kena datang semula untuk ambil result. Result apa tu? Air kencing dengan darah. Masa tu lah baru tahu ada gout tu, sebab doktor tengok uric acid tinggi, lebih daripada normal kan. Masa tu pun saya pun barulah tahu tentang uric acid apa semua kan, baru tahu. Lepas tu bila dah confirm gout, doktor pun bagi sejenis ubat allopurinol, warna kuning, tapi dia kata dia pesan ambil separuh je. Jangan ambil satu biji, buat permulaan ambil separuh. Dan ni saya cerita kat sini lah. Balik rumah saya tak ambil pun ubat tu. Sebab saya takut, sebabnya orang cakap, saya pernah dengar kalau ubat-ubat yang macam ni kan, dia akan efek bawah pinggang apa semua kan. Saya cuma ambil painkiller tu je. Painkiller, tapi itulah, dia masih lagi sakit lah. Kalau time sakit tu, masa tu saya rasa 2 minggu lah. 2 minggu. Tapi masa tu saya mengajar lagi tau. Saya cikgu, saya mengajar lagi. MC yang dapat tu 3 hari je. Jadi hari keempat tu saya kena pergi bekerja. Tapi yelah, dalam keadaan tak boleh pakai kasut, saya pakai slipper je. Pergi kerja pakai slipper kan. Mengajar pakai slipper masa tu. Okey, yang terjadi tu sebab apa tu? Sebab bila saya ingat-ingat balik, masa tu doktor ada tanyalah, you suka makan apa semua kan. Saya cakap lah, saya ni penggemar, saya ni suka makan daging. Makan daging. Lepas tu saya suka macam ni lah. Kalau daging ni banyak lah kan. Daging lembu, daging kambing, memang favourite lah tu. Sebab saya ni kalau ada
lauk, saya akan pilih daging dulu. Barulah nak pilih ayam ke ikan ke kan. Pilihan pertama mesti daging. Lepas tu kalau contohlah kalau makan burger, nak burger daging juga. Kalau makan sate, nak sate daging juga. Kebanyakannya daging lah. Lepas tu pula kalau saya makan, mesti nak ada kicap. Siapa kat sini suka makan kicap? Kicap tu kan daripada kacang kan. Sebab saya ni favorite kacang lah. Saya suka kacang rebus tu tau, kacang tanah. Biasa kan kalau kita beli yang belum masak punya, kacang tanah tu, yang mentah tu balik rebus, makan. Saya favorite yang tu lah. Lepas tu dan lagi saya suka makan sardin. Sardin tu memang suka sangat lah. Makanan dalam tin ni, kita pun tahu kan, makanan dalam tin ni dia ada bahan pengawet lagi. Dah lah tinggi purin apa semua kan, ada bahan pengawet pula. Lepas tu saya suka makan kalau malam-malam tu, kalau ada dalam peti kan, kacang pis tu, kacang pis yang dalam tin tu, yang warna hijau tu. Itu memang saya ratah je lah. Itulah punca-puncanya. Umur masa tu muda lagi lah. Saya rasa 30 lah, awal 30. So makna kat sini bukan faktor umur, faktor makanan. So kena jaga. Masa tu 2011 kan. Okey, jumpa Forever Living, Cikgu Ayu jumpa Forever Living 2014. Jadi antara 2011 ke 2014 tu saya maintain lah dengan, kalau sakit kan maintain, pergi farmasi beli painkiller lah. Satu lagi dia ada macam urel serbuk, kita kena campur air, dia macam air garam. Yang tu kalau minum tu memang kerjanya memang kencing je lah. Sehinggalah 2014 Cikgu Ayu jumpa Forever Living, saya diberitahu oleh Cikgu Ayu dalam Forever Living ada set untuk gout. Set untuk gout. Sebelum tu saya ingatkan yang, sebabnya Cikgu Ayu selalu bawa balik ke rumah botol kuning tu lah. Rupanya ada lagi. Banyak lagi produk Forever Living rupanya. Yang boleh saya try tu, Cikgu Ayu bagi, ni saya tunjuk kat sini untuk orang-orang yang belum pernah tengok. Ini dia, Forever Aloe Berry Nectar. Yang ni memang best aloe vera. CBM Campbell cakap tadi, aloe vera, apple dan juga cranberry. Inilah minuman saya masa tu. Kan, lepas tu pula apa lagi Cikgu Ayu bagi masa tu? Arctic Sea. Okay, ni dia. Arctic Sea, minyak ikan, minyak zaitun. Okay. Nak beritahu tadi, aloe berry nectar ni saya ambil sebelum makan. Sebelum makan dah kena ambil dulu untuk protect kita kan. Lepas tu ni Forever Royal Jelly. Yang ni CBM Campbell kata tadi untuk menyingkirkan kristal kan. Saya makan. Dan nak beritahu kat sini, Royal Jelly ni kita kena ambil juga sebelum makan. Apa saja produk berasaskan lebah, kita perlu ambil sebelum makan. Tu dia. Dan Arctic Sea tadi saya ambil selepas makan lah. Sebab nektar tu dah air kan. Lepas tu dah minum air masak apa semua kan. Jadi dah banyak air. Jadi saya makan dulu. Lepas tu kemudian lepas makan barulah ambil Arctic Sea pula. Dan minum air lah. Sebabnya kalau time sakit tu memang kena banyak minum air putih. Sebab set gout ni, bila kita dah amalkan aloe berry nectar, royal jelly, Arctic Sea ni, dia akan membantu kita membuang, reducekan uric acid itu melalui air kencing, dan juga kita buang najis lah, dan juga berpeluh. Berpeluh ni pun salah satu cara buang uric acid tu. Toksin kan dalam badan. Jangan ingat kencing dengan buang najis je, berpeluh pun sama. So sebab tu CBM Campbell tadi kata kita kena
workout, exercise juga. Tapi kalau time sakit memang tak boleh lah. Tak boleh nak berjalan apa semua kan. Dan alhamdulillah setelah saya amalkan set gout tu, tak silap saya lah dalam 3 hari dalam 3 hari saya makan set gout tu, saya dah boleh berjalan. Sebab sebelum ni kalau kena gout memang tak boleh berjalan langsung, saya hanya terbaring sahaja, ya. Terbaring. Kalau nak pergi ke toilet, saya perlu mengesok kita gerakkan punggung tu. Ni saya buat sikitlah demo. Mengesok sampai dalam bilik air. Seksa weh. Ya. Masa tu sebab kaki memang tak boleh pijat langsung. Dan alhamdulillah bila dah ada set gout daripada Forever Living ni, alhamdulillah saya dah jadikan amalan setiap hari. Bangun pagi je saya memang terus ambil nektar, royal jelly, lepas tu breakfast lah, lepas tu ambil HTC. Dah memang jadi minuman harian dah, aloe berry nektar ni. Ini memang saya punya best friend lah. Kalau travel ke obsession ke mesti bawa. Wajib. Sebab apa? Sebab yelah kita kan sentiasa makan. Selagi mana kita makan, kita kena ada protection. Okey, baik. Ni bila dah baik, dah okey, nampak dah boleh bersukan semula. Ni gambar baru-baru ni kita ada aktiviti main badminton dengan Star Club Kuantan. Lepas tu boleh travel, pergi overseas. Itu tak silap saya gambar terbaru tu di Bali, Indonesia. Wow, nampak? Bayangkan kalau kaki sakit macam mana nak berjalan kan? Sebab kalau kita pergi travel kat overseas ni memang banyak berjalan lah. Sebab kita nak enjoy, nak tengok tempat orang yang cantik tu kan. Itulah dia. Itu. Okey. Ada lagi ke slide, Campbell? Tak ada dah kan? Ni slide terakhir kan? Okey, saya nak ucapkan terima kasih. Ada lagi. Okey, yang ni paling best. Nampak alhamdulillah saya dan Cik Gayu dapat menunaikan umrah. Ni tak silap saya pada tahun lepas, 2022 bulan 10 macam tu. Alhamdulillah tak sakit. Boleh tawaf, okey, boleh yalah kita boleh menunaikan ibadat dengan sempurna. Elok. Baik. Bila kaki dah okey, orang kata segala aktiviti tu kita boleh buat dengan sempurna. Okey, baik. Okay, terima kasih pada semua yang sudi mendengar pengalaman saya sebagai pesakit gout. Alhamdulillah hari ini walaupun saya ni masih lagi suka makan daging juga, tapi kena ingat sebelum kita nak makan daging ke, nak makan seafood ke kan, nak makan kacang ke, ambil produk dulu. Ambil produk dulu. Dah tahulah malam tu nak pergi seafood ke, nak pergi makan ikan bakar ke, minum dulu awal-awal, dan balik rumah nanti minum lagi. Bangun pagi besok tengok dia flush macam mana. Ya. Okey, amalkan, jangan lupa. Okey, konsisten amalkan pengambilan produk ya. Jangan time sakit je you nak ambil. Sebab produk kita bukan ubat, dia bukan terus baik ya, dia suplemen, dia merawat, mencegahkan lebih baik daripada merawat. Okey, baik, terima kasih kepada CBN Campbell panggil saya untuk share malam ni. Okey, itu saja perkongsian dari saya, dan jaga kesihatan, jaga makan ya. Terutamanya lelaki-lelaki di luar sana, jangan makan tak tentu. Makan boleh tapi kena ada protection, iaitu daripada suplemen Forever Living. Okay, terima kasih. Okay, thank you Cikgu Syah. Sangat happy tahu sebab apa? Sebab nampak Cikgu Syah dah sihat. So sebenarnya memang banyak rezeki ya bila kita sihat, tak sihat, sihat kan? So sebenarnya memang happy sangatlah bila nampak geng-geng kita boleh jadi sihat semula, boleh jalan, boleh main badminton kan bersama-sama. Okay, tahniah juga untuk Cikgu Syah
Okay, so thank you kepada Cikgu Syah sekali lagi. Okay, so memang ingat pesanan Cikgu Syah tadi kata apa? Boleh makan tetapi kena pandai buang. Okay, pandai makan, pandai buang. Okay, so ada juga mungkin ada yang risau dia kata, oi macam banyak benda yang tak boleh makan, betul tak? Tapi sebenarnya semua boleh makan, cuma kita makan sederhana. Itu sangat penting. Okay, so I haraplah kita apa yang Bel share hari ini boleh bagi manfaat. So untuk kawan-kawan yang mungkin yang belum join lagi, okay, hari ini special hanya RM90 anda sudah boleh join Ali Forever dan anda akan dapat satu botol aloe vera gel ni percuma. Okay, suami kepada Cikgu Ayu. Ya, betul. Okay, so next Sekejap, kenapa tak bergerak okey, baru bergerak. Okey, so untuk kawan-kawan yang masih lagi ahli biasa, anda juga boleh ada peluang untuk upgrade sendiri untuk jadi VIP. Sebab VIP kan 30% lebih murah, betul tak? Bila kita nak istiqomah gunakan produk Forever kan, lebih bagus kita upgrade untuk jadi VIP dapat 30%. Okey, so bulan ini September saja tau. Wow, stock last sehingga habis. So, kalau anda beli 4 set daily nutrition pack, okay, dengan harga RM2,000, anda akan dapat 4 botol omega 3 plus percuma. 4 botol tau, bukan 1 botol. Kalau you beli 1 set, free sebotol. Kalau you beli 4 set, 4 botol. Okay, so anda akan entitle 30% untuk pembelian yang seterusnya. Okay, ini adalah peluang untuk kita upgrade jadi VIP dengan 4 set ataupun anda boleh guna Start Your Journey Pack yang ini set 1,500 lebih untuk upgrade juga. Ini anda akan dapat satu tuala tangan Forever yang limited edition So special lah untuk bulan ini punya promotion. Okay. So, I rasa itu saja kita punya perkongsian. So, mencegah lebih baik daripada merawat. So, kalau anda rasa nak dengar balik ini video, anda boleh cari di YouTube Desmond Kong. Okay, ada version bahasa English, ada version bahasa Cina juga. So, anda semua boleh dapat di sana. Dan anda boleh share link ini kepada kawan-kawan yang memerlukan. So, I harap apa yang Bel share hari ini adalah daripada perkongsian daripada hati saya. Semoga anda semua boleh bermanfaat, guna sehabis baik ilmu yang Bel bagi ini dan membantu lebih ramai orang di sekeliling anda. Okay? So, itu saja daripada Bel. So, Bel akan serah balik kepada MC comel saya, Kak Zah. Thank you semua. Okay, thank you, Bel. Okay, thank you juga untuk Cikgu Syah. Okay, macam mana dengan ilmu hari ini? Banyak tak dapat info hari ini? Okay, so akak pun tak ada apa lagi yang nak ni. So akak harap korang akan berpuas hati dengan penyampaian daripada kita punya speaker yang hebat iaitu Campbell dan minta maaf salah silap. And then akak juga minta maaf sebab kurang lancar dalam penyampaian hari ini. And then itu saja. Jadi kalau tiada apa-apa lagi, semoga apa yang kita dapat hari ini diberkati dan dijadikan ilmu untuk kegunaan kita seharian. Dan jangan lupa mana yang belum lagi grab VIP pack ataupun yang belum kita memang betul-betul perlukan suplemen untuk kita jaga kesihatan kita seharian. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih semua.